Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pendakwaan beri amaran kepada Peguam Najib. Elak perbicaraan di media. Berita sepenuhnya. Pendakwaan memberi amaran kepada Peguam Datuk Seri Najib Razak kerana mengeluarkan kenyataan media yang menuduh pihaknya menyembunyikan maklumat mengenai surat transaksi derma daripada Arab Saudi kepada bekas Perdana Menteri itu. Amaran itu dikeluarkan Timbalan Pendakwa Raya, Datuk Seri Gopal Sri Ram yang menyifatkan kenyataan Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah pada sidang media semalam sebagai serangan langsung terhadap pihak pendakwaan. Sri Ram menegaskan Peguam mewakili Najib tidak boleh memberi kenyataan mengenai isu terbabit di luar mahkamah kerana pihaknya sudah tentu tidak boleh membalas dakwaan berkenaan melalui cara itu. Tertuduh mesti menjalani perbicaraan di dalam mahkamah dan bukannya di luar masyarakat umum. Semua surat yang dirujuk pembelaan sudah dikemukakan kepada perbicaraan SRC International Sendirian Berhad dan ia adalah surat sama yang ditolak oleh Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu, Datuk Muhammad Nazlan bin Ghazali. Saya tidak boleh menjawab dakwaan itu di luar mahkamah dan ia tidak wajar bagi saya berbuat demikian. Saya tidak boleh menyatakan kami menyekat dokumen. Ia perlu relevan kepada kes kami. Apa yang saya perlu buktikan adalah wang itu milik Wan Malaysia Development Berhad. Namun jika mereka mahu membangkitkan juga, jawapan saya adalah mudah, iaitu mereka dihalang daripada berbuat demikian. Saya mesti memberi amaran kepada mereka tidak boleh melakukannya. Mereka tidak boleh membicarakan kes ini dalam media. Jika mereka teruskan, saya akan memohon kepada pihak mahkamah untuk menghalang perbicaraan ini, katanya. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Colin Lawrence Quera kemudian menetapkan esok memberi peluang kepada Muhammad Syafiee menjawab. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Tajuk utama, saman sivil terhadap Tommy Thomas, Najib dibenarkan hadir. Berita sepenuhnya, Mahkamah Tinggi pada Selasa membenarkan permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk memberi atau menghadiri perbicaraan berkaitan saman sivil 1.9 juta ringgit Malaysia terhadap bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas pada 21 Oktober. Hakim Datuk Ahmad Bache memutuskan bahawa Najib selaku plaintiff mempunyai hak untuk mendengar kes sivilnya. Jika perbicaraan kes jenayah, perintah untuk mengemukakan mungkin boleh dibuat. Ia mungkin bersifat interlokutori. Mahkamah ini bersetuju dengan permohonan kamu. Mahkamah benarkan perintah seperti dipohon, kata Hakim Ahmad menerusi prosiding secara dalam talian pada Selasa. Pada 21 Oktober, mahkamah dijadualkan untuk menyambung mendengar permohonan Thomas untuk membatalkan saman Najib. Pada awalnya, Peguam Bela Najib, Yudhistra Dharma Dorai, menyatakan bahawa mahkamah mempunyai kuasa untuk membenarkan permohonan ekspert oleh anak guamannya yang pada ketika ini sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun di penjara Kajang bagi menghadiri perbicaraan mahkamah mengikut Seksyen 30 Akta Penjara. Seksyen 30 menyatakan bahawa bila masa kehadiran seorang banduan dikehendaki dalam sesuatu mahkamah yang mempunyai bidang kuasa sivil atau jenayah, mahkamah itu boleh mengemukakan suatu perintah dalam bentuk yang ditetapkan dialamatkan kepada pegawai yang menjaga yang menghendaki pengemukaan banduan itu pada masa dan tempat yang dinyatakan dalam perintah. Pada 22 Oktober 2021, Najib memfailkan saman mendakwa bahawa pertuduhan terhadapnya adalah sebahagian daripada perbuatan yang telah dirancang lebih awal oleh Thomas dan selaras dengan rancangan kerajaan Pakatan Harapan ketika itu.
Najib 69 mendakwa bahawa dia telah dituduh secara salah di mahkamah dalam kes 1MDB International Petroleum Invest Company IPIC salah guna kuasa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM 2009 dan pengubahan wang haram di bawah Akta Pengubahan Wang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Beliau memohon mengisytiharkan bahawa Thomas telah melakukan penyelewengan dalam jawatan awam serta ganti rugi 1.9 juta ringgit Malaysia termasuk yuran rundingan untuk pasukan audit menyemak dokumentasi bagi penyediaan fakta bagi menangani pendakwaan terhadapnya. Sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Saman terhadap Tommy, Mahkamah benarkan Najib hadir. Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menghadiri perbicaraan berkaitan saman sivil 1.9 juta ringgit Malaysia terhadap bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas pada 21 Oktober. Hakim Datuk Ahmad Baceh memutuskan bahawa Najib selaku plaintiff mempunyai hak untuk mendengar kes sivilnya. Jika perbicaraan kes jenayah, perintah untuk mengemukakan mungkin boleh dibuat. Ia mungkin bersifat interlokutori. Mahkamah bersetuju dengan permohonan kamu. Mahkamah benarkan perintah seperti dipohon, kata Hakim Ahmad menerusi prosiding secara dalam talian hari ini. Pada 21 Oktober, Mahkamah dijadualkan untuk menyambung mendengar permohonan Thomas untuk membatalkan saman Najib. Pada awalnya, Peguam Bela Najib, Yudhistra Dharma Dorai, menyatakan bahawa Mahkamah mempunyai kuasa untuk membenarkan permohonan ekspert oleh anak guamannya yang pada ketika ini sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun di penjara Kajang bagi menghadiri perbicaraan mahkamah mengikut Seksyen 30 Akta Penjara. Seksyen 30 menyatakan bahawa bila masa kehadiran seorang banduan dikehendaki dalam suatu mahkamah yang mempunyai bidang kuasa sivil atau jenayah, mahkamah itu boleh mengemukakan satu perintah dalam bentuk yang ditetapkan dialamatkan kepada pegawai yang menjaga yang menghendaki pengemukaan banduan itu pada masa dan tempat dinyatakan dalam perintah. Pada 22 Oktober 2021, Najib memfailkan saman mendakwa bahawa pertuduhan terhadapnya adalah sebahagian daripada perbuatan yang telah dirancang lebih awal oleh Thomas dan selaras dengan rancangan Kerajaan Pakatan Harapan ketika itu. Najib 69 mendakwa bahawa dia telah dituduh secara salah di mahkamah dalam kes One Malaysia Development Berhad International Petroleum Investment Company IPIC salah guna kuasa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan pengubahan wang haram di bawah Akta Pengubahan Wang Haram Mencegah Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Beliau memohon pengisytiharan bahawa Thomas telah melakukan penyelewengan dalam jawatan awam serta ganti rugi 1.9 juta termasuk yuran rundingan untuk pasukan audit menyemak dokumentasi bagi penyediaan fakta bagi menangani pendakwaan terhadapnya.